Okey, record telah bermula. Okey, sekarang kita mempunyai 70 orang. So bilangan kita hampir 135 orang lah untuk total baki akhir. So lebih kurang lagi 60 orang lebih lagi lah. Kita nak tunggu mereka masuk kemudian lah. Okey, so boleh nampak skrin saya? Nampak Encik. Alright, Boleh Encik. boleh. Okey, terima kasih. Okey. So hari ini agenda kita adalah mengenai taklimat EEFPEX 2022, iaitu Electrical Engineering Final Project Exhibition 2022, iaitu tema yang kita branding untuk pembentangan akhir projek 2 bagi diploma kejuruteraan elektronik, komputer, komunikasi dan juga optoelektronik. Di samping tu juga saya nak berkongsi serba sedikit mengenai rubrik projek 2 yang kita murnikan. Okey, tanpa berlengah lagi, saya mulakan dulu. Saya perkenalkan diri. Saya sebagai penyelaras projek akhir Cik Firdaus bersama Encik Fakrul. Okey, kami akan mengendalikan program-program yang berkaitan dengan projek akhir. Okey, kita mulakan dengan taklimat Electrical Engineering Final Project Exhibition 2022. Okey. Sekejap. Okey, saya rasa kamu dah dapat link untuk ke website rasmi bagi EEFPEX 2022. Okey, saya percaya saya dah hebahkan pautan ke website ini. So seperti kamu nampak lah. Okey, so logo. Boleh nampak website saya yang saya tunjuk pada skrin kamu? Boleh nampak? Boleh tolong respon seorang? Nampak website? Boleh Encik, boleh. Okey, thank you. Okey, EEFPEX 2022. Okey. Short form daripada Electrical Engineering Final Project Exhibition 2022. A half day of final year project exhibition from 76 group represent 139. Okey, daripada 139 ni mungkin ada jumlah yang latest tapi lebih kurang yang awal punya jumlah pelajar adalah 139 pelajar. 139 student, okey, untuk projek 2 DE 5010 sebenarnya. Okey, nanti saya edit semula. Untuk session kamu, session 1 2021 2022 bagi ketiga program iaitu diploma in Electronic Engineering terdiri daripada 33 kumpulan. Diploma in Electronic Engineering Communication 23 group, 23 group. Diploma in Electronic Engineering Optoelektronik 20 group. Okey. Untuk tentatif, so pada kita letakkan 2 hari, iaitu hari pertama, hari sebelum exhibition day lah, iaitu kita namakan preparation day, iaitu pada hari Selasa 4 Januari 2022. Okey, kedua-dua hari ini adalah hari pada minggu kuliah ke-14, minggu last lah. Jadi hari Selasa 4 Januari itu kita bagi ruang
pada bermula pukul 5 hingga pukul 6 petang, kita akan buka semua makmal yang terlibat. Okey, untuk kamu buat preparation. 1 jam saja saya rasa cukup lah. Okey. Kemudian pukul 6 kita dah tutup lah semua pintu-pintu lab yang terlibat. Kalau kamu letak barang-barang tu, insyaAllah dah berkunci tu, malamnya takkan ada lagi dah grup-grup yang main senyap-senyap, tak ada lah. Okey, so jangan risaulah dari segi keselamatan kamu. Pada pagi esoknya pada pukul 8, okey, exhibition day, hari Rabu 5 Januari, bermula pukul 8, okey, untuk pendaftaran. Okey, pukul 8 pintu dah buka. Mana yang barang-barang kamu ada sikit-sikit daripada bilik tu, yang mana kamu risau nak letak dekat makmal ke macam mana ke. So sebelum pukul 8 kamu dah tunggu pintu buka, kamu terus bawa masuk lah. Okey. So 8 hingga 8.30 untuk registration, bermaksud nanti akan ada jawatankuasa untuk semak semua kesediaan kamu di lokasi masing-masing dan registration untuk ambil kehadiran kamu lah. So kehadiran kamu, SV semua akan snap picture group masing-masing. Okey, dan ambil kehadiran. Kemudian pada pukul 8.30 hingga pukul 12. Dalam tempoh masa 8.30 tu, exhibition start. Okey, so kalau pengunjung nak masuk pun dah boleh dah 8.30 tu. Okey, jadi kamu sebelum 8.30 dah ready semua, 8.30 tu kira memang dah dalam keadaan exhibition, pameran. Okey. Tak ada lagi duk tengah set up ke apa, duk tengah yang tu tak boleh on ke apa semua, duk kalut, duk gunting ke apa, tak ada dah. Okey, 8.30 tu okey dalam keadaan pameran. Okey, bukan dalam keadaan duk prepare lagi. Bukan dah. Jadi apa-apa masalah awak kena selesaikan lah lebih awal. Okey, kemudian daripada 8.30 hingga pukul 9 tu, nanti ada panel yang terlibat, semua akan di-briefing lah. Okey, di EPS. Okey, walaupun pukul 9 tu baru project evaluation by panel, tapi exhibition kamu 8.30 pengunjung dah boleh masuk dah. Okey, adik-adik junior kamu dah boleh masuk. Okey, kalau ada staff-staff daripada jabatan lain pun nak tengok pun dia orang dah boleh masuk je. Okey, kemudian pukul 9 panel semua akan turun. Okey, akan turun daripada EPS untuk membuat lawatan dan juga penilaian lah. Jadi dalam tempoh 2 jam, 9 hingga pukul 11, penilaian akan berlangsung. Okey. Saya sentuh sedikit, saya risau nanti ada maklumat terlepas. Okey, jadi saya harap kamu dapat kenal pastilah yang mana panel kamu. Okey, mungkin ada maklumat nanti akan dikongsikan melalui tampalan dan jadual akan dikeluarkanlah oleh Encik Fakrul. Kemudian itu dalam tempoh exhibition tu, kami berharaplah apabila panel datang tu, awak dah standby, dah buat preparation, so awak dah susun dah macam mana kaedah pembentangan awak. Nanti saya ceritalah peralatan yang nak diperlukan tu. Okey, menggunakan semua visual aid yang kami dah bantu dan juga laptop yang kamu perlu bawa lah. Untuk pengunjung-pengunjung yang lain terpulang kepada kamulah. Mungkin ada persoalan, ada permintaan daripada pengunjung untuk kamu demo. Itu terpulang pada kamu. Kamu nak demo melalui rakaman video awal ataupun memang kamu nak demo melalui projek kamu yang sebenar tu terpulang. Tapi apabila panel sendiri datang, okey, kamu kena present bukan melalui video rakaman lah. Kalau projek kamu tu memang dah jadi, memang kena betul-betul face to face demonstration lah. Okey, so lepas pukul 11 hingga pukul 12, ada ruang untuk panel buat keputusan, buat perbincangan sedikit. Pukul 12 hingga pukul 12.30,
Okey, mula pukul 12 kita buat closing ceremony. Okey, secara ringkas kita buat di hadapan surau lelaki dan surau perempuan JKE di dataran bawah tu. Okey. Dan pukul 12.30, okey, kita anggarkan majlis penutup perasmian tersebut telah selesai dan kamu kembali ke lokasi masing-masing, lokasi pameran masing-masing untuk site cleaning. Maksudnya kamu dah kemaskan makmal yang terlibatlah. Okey, kamu clearkan sampai pukul 1 dan pukul 1 tamat. Okey. Dari segi sarapan, insya-Allah kita akan sediakan dan juga kita sedang usahakan untuk makan tengah hari. Okey, kita sedang usahakan, insya-Allah kita cuba. Okey. Okey, untuk peringkat awal ni, okey, kita dah jabatan dah buat keputusan untuk kita sebenarnya kita buat bukan dalam bentuk pertandingan. Kita cuba dalam bentuk pameran, tapi kita wujudkan sedikitlah elemen penghargaan. Okey, elemen penghargaan. Jadi competition tu kalau kamu rasa nak semangat sikit apa semua, kamu nak anggap ini sebagai pertandingan, terpulang. Okey, mungkin kamu rasa semangat bila nak masuk pertandingan tu. Jadi sebagai penghargaan, mungkin banyak projek, memang banyak projek yang terbaik. Okey, insya-Allah kita harap macam itulah dengan masa yang baki tinggal ni. Jadi kita akan pilih untuk setiap satu program, kita akan pilih best project. Okey. So kita ada 3 program. So best project in DTK 1. Okey, 1 project. Best project in DEP 1 project. Best project in optoelektronik 1 project. Semua ni panel-panel akan buat keputusan lah. Kemudian insya-Allah kita cuba wujudkan special award iaitu Smart Green Project Award in Electrical Engineering. So satu projek saja akan dipilih berdasarkan projek yang sustainability, ada unsur-unsur yang mampan. Okey, hanya satu projek insya-Allah. Okey. So the venue, lokasi yang kita pilih adalah lab EPR, EPP, EMU, ETE dan juga EPE. Okey, kalau kamu boleh lihat seperti di skrin yang saya share ni. Okey, EPR, lab project, sebelahnya EPP, and then ke arah blok sana EMU, ETE, EPE. Jadi kita akan buka pintu depan belakang semualah kita. So ruang legar ni akan kita jangkakan dalam boleh keluar masuk. Okey, pengunjung akan boleh keluar masuk dengan mematuhi SOP yang sedang kuat-kuasa lah. Jadi setiap bilik ada pengunjung nak masuk atau panel nak masuk pun, so dia akan scan QR code. Okey, dan ikut SOP yang lain lah. Okey, so dekat sini kita harap yang mana projek memerlukan halaman ataupun penggunaan ruang padang ataupun ruang udara, sini ada penggunaan air, so dekatlah sumber-sumber tersebut. Boleh guna kawasan lapang kita dekat depan lab projek ni. Okey, untuk penentuan lokasi nanti jadual akan dikeluarkan. So kamu boleh kena pastilah kat mana lokasi meja pameran kamu, pada lab mana. Okey. So exhibition layout nanti akan dikeluarkan oleh Encik Fakrul. Okey, untuk bahagian ini dahulu, ada soalan tak? Nanti saya move ke bahagian yang lain. Okey, kalau tak ada soalan, saya proceed ke bahagian exhibitors. Okey, web ni untuk yang baru masuk, saya rasa web ni kamu dah tahu, dah dapat macam pautan dia. So kalau tak tahu boleh tanya supervisor. Saya dah buat hebahan beberapa hari yang lepas. Okey, untuk
pempamer exhibitors iaitu kamulah. Okey, kumpulan projek boleh guna poster template yang kami sediakan. Okey. Jadi kamu boleh download dan edit, masukkan maklumat-maklumat seperti tertera. Okey, jadi untuk bahagian butiran kumpulan boleh edit, okey, nama ahli kumpulan, nama penyelia, jabatan, sesi pengajian dan masukkan gambar. Okey, bahagian logo ni jangan ganggulah. Okey, jangan ganggu. So, kemudian masuklah butiran-butiran yang perlu. Okey, ikut kreativiti. Okey, ikut kreativiti, produk picture macam mana kedudukan apa semua, ikut kreativiti. Tapi dia punya bahagian-bahagian yang kita sediakan untuk butiran-butiran ini kamu kekalkan seperti sub-sub tajuknya. Okey. Instruction, okey, kamu mesti print size A3 lah. Okey, kita berharap memang kamu print color. Okey, kemudian bila dah buat pameran ni, kita nak kamu laminate lah. Okey, kita pentingkan bila kita start buat dedahkan kamu dalam bentuk pameran. Okey, yang mana memang nanti kalau kamu kerja, kamu pun mungkin terlibat dengan pembentangan produk syarikat untuk promosi apa-apa saja daripada bidang kerja kamu. Kamu dah boleh biasakanlah bermula daripada suasana dekat sini. Jadi kamu boleh laminate, boleh dan juga print ni boleh bincanglah dengan supervisor macam mana. Tapi kita harap kamu print color dan juga laminate. Untuk mempamerkan poster ini ikut kreativiti masing-masing. Okey. Ikut kreativiti, mungkin dia ada stand macam mana, so boleh stand ataupun ada dia nak letak di sisi produk dia ke whatever. So pastikan boleh dilihat oleh pengunjung dan juga panel. Untuk poster tiada penilaian markah, cuma boleh memberi nilai tambah sebagai visual aid apabila kamu membentangkan. So visual aid tu boleh membantu kamu dari segi pemakahan pembentangan, okey, untuk rubrik pembentangan. Okey, kemudian kita sediakan juga presentation slide template. Okey, kamu download, siapa yang dah buat tak ada masalah. Okey, just copy dia punya content saja. So edit, masukkan gambar penyelia, gambar ahli kumpulan, letakkan tajuk projek. Okey, kemudian kita letak content. Okey, seperti yang tertera ni ada 9 semua dan kamu masukkan lah. Kalau tak cukup pada satu page, kamu just enter sajalah untuk sambung ke next page untuk bagi mana-mana tajuk. Okey, so boleh download dalam bentuk PowerPoint, file PPT X. Okey, so metodologi contoh dia mungkin ada melibatkan block diagram dan juga flow chart. Mungkin tak cukup, and then pada satu slide saja kamu enter lah. So dia akan generate new slide. Okey, contoh dia saya tunjuk di paparan. Okey, so kalau saya rasa untuk font size kamu just follow lah. Okey, so contoh dia table ni, mungkin kamu nak pakai table daripada kamu punya screenshot daripada kamu punya laporan contoh dia, ataupun kamu dah buat dalam bentuk yang lain tapi table juga, so terpulang boleh paste, boleh buang yang template table ni, tapi dia punya sub topik dan juga tajuk dia kekalkanlah, iaitu literature review. Okey, metodologi result. Okey, result, so boleh kamu demo ataupun kamu nak letak video. Kalau video tu mungkin kamu boleh tunjukkan kepada pengunjung-pengunjung biasa, terpulang atas inisiatif grup masing-masing. Tapi untuk panel, bila dah part result, so kamu demonstrate lah kepada panel tersebut. So
panel insya-Allah satu kumpulan akan dinilai oleh 2 panel. So mungkin panel itu datang secara bersama, secara berdua. Jadi kamu boleh present kepada dua-dua orang. Mungkin panel tu datang seorang lagi, tapi seorang lagi dia duduk dekat grup yang lain. So kamu kena present terpulanglah. Kamu punya approach dengan panel. Mungkin dia kata tak apa, present dulu dekat dia. So kamu kena present lah dekat panel pertama. So nanti panel kedua datang, present lagi. So kesimpulannya, dalam keadaan macam mana pun kamu kena present kepada kedua-dua panel. Okay, kemudian discussion. Okay. Dan juga bahagian discussion ni kita masukkan yang pertama, impact satu, yang ni daripada laporan kamu ada juga terhadap sustainability and environment. Okay, yang ni nanti saya terangkan sedikit. Penerangan lanjut ada pada video penerangan lah, nanti saya akan kongsikan. Okay, contoh dia apa impact terhadap kalau sustainability. Sustain ni maksud dia kalau dalam bahasa Melayu, mampan lah. Secara mudah, mampan, okay, macam mana? Okay, secara umum, mampan ni kalau kita tengok, dia tahan lama. Maksud dia punya impact tu bukan pakai sebulan je, and then next month, and then nanti dah tak boleh pakai. Ataupun dia ikut musim. Musim ni viral, orang akan pakai lah projek ataupun produk yang konsepnya macam ni. Nanti dah tak pakai dah. Itu tak sustain, itu tak mampan. Mampan ni contoh dia 10 tahun orang akan pakai lagi. Kita punya jangkaan. So nak jangkaan tu macam mana? Kita tengok apa yang ada hari ni, berapa lama dah konsep itu wujud? Berapa tahun? 10 tahun? 15 tahun? Itu maksud dia mampan lah. Boleh pakai lagi lama. Okey. Dalam bahasa mudah yang seperti saya terangkan lah. Okey. Secara detail, kalau kita nak tahu projek kita ni ada unsur-unsur mampan atau tak, kita boleh rujuk kepada satu standard lah. Kita ambil satu standard daripada United Nations ataupun PBB lah, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, dia keluarkan satu model iaitu Sustainable Development Goal, SDG. Okay. Jadi kalau sustainable tujuan dia untuk pembangunan yang mampan. Okey, pembangunan yang mampan. Jadi kita boleh rujuk kepada model ni, dia ada 17 unsur. Yang mana apabila projek kita ada salah satu pun dah dikira sustain, iaitu menyumbang kepada pembangunan mampan. Okey, yang pertama no poverty. Okey. Yang kedua zero hunger, third good health, 4 quality education, 5 gender equality, 6 clean water and sanitation, 7 affordable and clean energy, 8 decent work and economic growth, 9 industry innovation and infrastructure, 10 reduce inequalities, 11 sustainable cities and communities, 12 responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace, justice and strong institution, 17 partnership for the goal. Jadi definisi sustain tu lagi meluas. Lagi meluas kepada 17 elemen. Jadi senang untuk projek, kita boleh terus kita faham projek kita macam mana, fungsi dia macam mana, tujuan dia macam mana. Setiap pembangun dia tahu. Macam kamu yang buat projek, kamu tahulah apa tujuan projek kamu, dia punya benefit kepada siapa. Okey, saya ambil satu contoh projek lah. Okey, yang mudah semua faham. Contoh dia projek automatic hand sanitizer. Contoh yang kita dah pasang di JKE tu. Saya ambil yang mudah faham. Okey, pemasangan di PTSS. Kalau tengok lokasi-lokasi lain pun jabatan kita ada sumbangkan juga. Okey, apa unsur-unsur elemen sustain dia dari segi apa? Good health. Okay, and well-being. So dia nak menyumbang kepada good health lah.
kita nak elak, kita nak bersihkan tangan, okey, nak elak kekotoran, so kita buang, kita sanitize tangan kita. And then yang seterusnya boleh kaitkan dengan apa lagi projek tu? Quality education. So bila kita dah follow semua SOP, maksud dia kita dah ikut SOP yang dikeluarkan MKN untuk masuk satu lokasi kena sanitize. Jadi untuk sistem pengajian kita dah follow, and then semua pelajar dah follow, jadi pembelajaran kita tak ada masalah. So quality education kita maintain, okay, tidak kacau lah. Kemudian clean water and sanitation, nama apa sanitizer, okay, so sanitation terlibat lagi, so boleh pula. Yang seterusnya responsible consumption and production. Responsible tu macam mana responsible consumption? Sebab automatic hand sanitizer ni, okay, kamu letak tangan je, dia akan detect, dan dia akan auto press lah botol tersebut dalam kadar yang sama. Orang yang kedua mai pun kadar yang sama, orang ketiga mai pun kadar sama. Tak ada lah kalau secara manual dia tekan banyak tu keluar terlebih-lebih. So responsible consumption punya elemen ada kat situ. Jadi contoh projek ni dia ada 4 elemen. Okay, so kamu untuk PowerPoint kamu just bulatkan lah. Okay, dan penerangan kamu tu mesti dikaitkan daripada impact projek kamu lah macam mana. Dan untuk yang ni ada dalam chapter 4 bahagian result di bawah subtopik perbincangan. Jadi kamu dah dapat point, jadi kamu kembangkanlah daripada setiap elemen tersebut. Okay, jadi ada idea untuk kamu kembangkan dari segi projek kamu. Dan juga environment. Okay, environment tu apa kesan projek kamu? Membantu persekitaran. Okey, persekitaran dari segi mana? Nanti kita tengoklah. Dari segi persekitaran industri ke, komuniti ke, ataupun level politeknik atau jabatan je, ataupun sekadar penggunaan dalam lab. Dia punya environment. Kemudian impact dia pula. Impact dia, okey, terbaik, kurang baik nanti saya akan tunjuk melalui rubrik. Okey, secara umum saya harap kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan tak bahagian ni? Okay, kalau tak ada, saya teruskan bahagian perbincangan yang discussion yang kedua, iaitu impact to commercial value. Yang ni pun ambil daripada final report kamu, iaitu dari segi BMC, commercial value. So kamu terangkanlah dari segi project impact kamu, dari nilai-nilai dia, dari segi macam mana kamu nak nak komersialkan. So contoh dah diberikan, jadi kamu boleh buat penerangan lah. Okay. So ada 2 impact dalam bahagian discussion. Okay, kita pun dah bantu, jadi kamu ada point, ada idea lah macam mana nak kembangkan. So conclusion akhirnya. Alright, so kita ada buat panduan tambahan untuk slide tu untuk perisian, untuk projek yang menggunakan kategori software untuk pelajar DTK lah. Kalau tak salah saya ada 2 grup di bawah Puan Nafisah. Okay. Yang ni expert content kita Puan Mas G dah betul-betul bantu. Okey, kamu kena buat tambahan untuk yang kategori software sahaja, iaitu jenis metodologi yang digunakan, contoh AD model software, entity relationship diagram. So bahagian ni kamu kena tambah sendirilah. Okey, kamu akan dua tajuk ni, dua topik ni kamu kena buat tambahan dalam slide kamu. Okey, untuk slide ada soalan? Amar ada soalan? Lim ada soalan? Cik, kalau yang buat hardware dan software juga kena buat juga yang 7 dengan 8. Okey, macam ni. Okey, saya faham. Untuk hardware dengan software yang mana okey, kita suggestkan sampai yang 9 tu. Okey, yang mana ikut konten yang kita letakkan dalam template. Okey, tetapi kita faham sekarang ni yang ada buat hardware software ataupun interfacing, jenis interfacing projek tu dia ada pakai
yang banyak sekarang pakai ESP32, dia nak buat yang jenis IoT kan, macam sambung ke Telegram. So yang ni kamu pun ada melibatkan sedikit software, jadi boleh masuk. Boleh masuk kalau nanti saya tunjukkanlah dalam bahagian penerangan rubrik. Okey, kamu boleh ambil daripada rubrik tersebut untuk masukkan terus supaya panel bila nilai dia terus bagi markah pada ruangan tersebut. Alright. Lim, yang tanya tadi siapa Lim Ya. Okey, Lim ke Anukit? Lim. Lim, sekejap lagi ingatkan masa saya penerangan rubrik, saya akan tunjukkanlah bahagian untuk ambil point tersebut, masukkan terus dalam PowerPoint. Okey? Terima kasih, Encik. Okey. Lain ada soalan? Okey, dah 112 orang. Kita download lagi attendance. Okey, pukul 8.50 am. Okey, kalau tak ada soalan, saya proceed untuk penerangan seterusnya. Okey, exhibition rubrik. Okey. Seperti makluman awal, untuk minggu ke-12 dan minggu 13, para pelajar mesti menyelesaikan semua penilaian yang melibatkan penilaian daripada supervisor. Kecuali ada 2 penilaian. Okey, penilaian yang melibatkan supervisor. Kejap, saya buka. Rubrik. Okey. Okey, boleh nampak rubrik saya kongsikan kat sini? Boleh nampak? Okey. Boleh nampak. Alright. So kamu boleh dapatkan salinan soft copy rubrik penuh ini melalui supervisor. Saya dah buat edaran melalui supervisor untuk peringkat awal. Nanti saya sedang siapkan dalam bentuk capaian di web. Nanti kamu boleh ambil kat situ juga. Tapi untuk peringkat awal, semua edaran dah dibuat melalui supervisor. Jadi untuk minggu ke-12 dan minggu 13, yang menyelibatkan penyelia adalah logbook. Okey, logbook. Okey, yang seperti saya tunjukkan di bahagian kamu boleh lihat pada paparan hadapan sekali untuk page pertama bagi rubrik yang saya edarkan dalam bentuk PDF. Okey, melibatkan logbook. Okey, iaitu CLO1, CLO2, CLO3. Logbook ada 3 rubrik. Okey. Kemudian yang melibatkan model and system. Okey, model and system ni total dia 30%. 5% daripada supervisor, 25% tu daripada panel hari kejadian. Hari kejadian tu hari pembentangan lah. Okey, logbook tadi melibatkan logbook berapa? 35%. Jadi logbook tu bukan sedikit lah. Jadi untuk logbook, kamu nak tengok markah macam mana, sekejap lagi saya terangkan lah. Tapi perlu lengkap. Okey, perlu lengkap aktiviti setiap minggu. Perlu lengkap perancangan untuk minggu hadapan. Minggu ni dah tulis dah. And then minggu depan punya refleksi apa yang dah buat dah dirancang tu. Macam mana dia punya progress. Dah dilaksana, macam mana progress dia. Okey, kemudian melibatkan supervisor lagi adalah final report. Final report pun ada 3 bahagian. Logbook tadi pun ada 3 rubrik juga. Final report pun ada 3 rubrik juga. Iaitu untuk final report melibatkan CLO4, CLO5 dan CLO6. Jumlah markahnya adalah 20%. Okey, 20%. Untuk logbook tadi saya ulang 35%.
report 25%. Okey. Kemudian presentation 15% adalah daripada panel. Okey, daripada panel, 100% daripada panel untuk 15% tersebut. Tetapi kamu kena present juga simulasi ataupun kamu kena pro pembentangan tu dengan supervisor supaya supervisor dapat buat teguran tambah baik untuk kaedah pembentangan kamu. Jadi dalam tempoh minggu 12, minggu 13 tu kamu kena present kepada panel. Okey, seperti kamu akan present di hari pembentangan. Okey, secara kesimpulannya, markah kamu daripada penyelia adalah 60%. Panel 40%. Jadi banyak. Okey, jadi banyak. Jadi mungkin ada persoalan. Contoh dia, cik hari present saya tak main. 60 ni dekat tangan SV saya. Kalau lulus tu saya hilang 20, 40. Dah lulus lah. Saya tak mau main hari pembentangan. Adakah dibenarkan? Adakah akan menjejaskan markah? Ya, menjejaskan markah. Okey. Mengikut peraturan baru, pelajar mesti memenuhi semua penilaian ataupun dia mesti kena buat, dia kena lalui semua penilaian tersebut. Kalau dia tak buat salah satu, okey, boleh menyebabkan dia gagal. Okey, boleh menjejaskan markah keseluruhan lah. Okey, jadi nak lulus ni mesti kena buat semua penilaian. Bermakna pembentangan dia kena mai. Okey, dia kena mai pembentangan. Contoh dia tak hantar lab report. Lab report. Dia tak hantar buku log, tapi dia hantar final report. Pun tak boleh juga sebab dia tak memenuhi. Dia kena memenuhi semua elemen penilaian. Okey. Jadi pada hari minggu ke-14 pada hari pembentangan pada hari exhibition tersebut, kamu akan dinilai dua jenis rubrik daripada dua jenis rubrik, iaitu yang pertama saya share kat sini pun ada, iaitu yang pertama model and system. Okey, model and system, dan yang kedua presentation. Okey, presentation. Untuk penerangan lanjut nanti saya kongsikan video lah, kamu boleh tengok kongsi video. Okey. So untuk kamu punya hari tersebut dah nak bentang, kita dah tolong bagi guide lah. Ini guide kita ingatkan. Yang mana kalau ikutkan sehari-harian kamu datang ke kelas, memang dalam keadaan kemas image yang baik lah. Okay, dress code. Short hair and net hair. Untuk male student, pastikan rambut kamu tu dalam keadaan ikut peraturan lah. Tak ada simpan, tak ada yang buat pelik-pelik lah. Jangan duk color lain-lain. Okay. Face mask, saya ingatkan kembali benda tu keperluan sebab kita nak buat interaksi face to face. Kemudian kita suggest lah untuk seragam hari tersebut kamu pakai lab coat yang JKE punya. Tak kisahlah dia ada yang biru muda tu ke ataupun dia ada yang hitam ke, terpulang. Okey, tapi kita suggest lah untuk kamu pakai lab coat. Okey, untuk student card. Student card saya nampak ramai pakai dalam bentuk layout. Kami suggestkan supaya kamu pakai, ubah dia sementara hari tu dalam bentuk clip di poket. Okey. Okey, kita saja sebab apa? Kalau ikut safety masuk lab ni sebenarnya benda-benda bergantung tu sebenarnya tak dibenarkan. Sebab kalau dia boleh, kalau kamu tunduk nanti dia boleh sangkut lah semua. So ada elemen safety kat situ lah. Jadi untuk penuhi semua tu kita bantu kamu, kita bagi panduan. Kalau boleh kamu pakai yang berbentuk clip di poket tersebut. Alright, okay. So yang lain dress code ikut peraturan poli lah.
Okey, tak ada seluar jin apa semua, kasut tertutup. Yang tu saya rasa kamu dah faham lah, pelajar senior. Okey, kemudian kita ingatkan juga untuk kamu bawa scientific calculator. Mungkin ada keperluan untuk panel, dia minta buat kiraan apa semua ke. Kemudian multimeter, bawa juga test pen, bawa. Saya rasa benda-benda ni memang kamu duk buat projek memang ada lah. Dalam multimeter tu memang ada. Dan juga yang paling penting, laptop untuk pembentangan. Kalau ada dua orang, seorang bawa cukup lah. Seorang lagi backup. PowerPoint semua apa semua ada kat dia. Okay, so kalau ada dua orang, bawa satu untuk presentation dan satu lagi backup. Bukan bawa satu je. Kita dah ingatkan, bawa dua, satu untuk pembentangan, satu lagi simpan untuk backup in case kita minta simpan lah apa-apa jadi, tapi dah ada plan B kita. Okay, so kalau ada skrin yang besar, bawa skrin besar. Kalau ada monitor yang di bilik kamu tu, boleh sambung HDMI dengan laptop, bawa monitor yang besar kamu tu. Memudahkan pembentangan. Okay, ada soalan untuk bahagian pameran ni? So, jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Saya tak nampak kamu pun. Saya hanya dengar suara dan saya tak kenal kamu. Tanya saja. Sem depan kamu dah tak ada tanya lah. Dah PLI apa semua. Tanya je lah. Okay, tak ada soalan yang remeh, tak ada soalan yang hebat sangat ke, tak ada. Jangan malu. Ada nak tanya tak? Okay, tak ada. Okay, saya share maklumat daripada panel. So, kita ada 15 panel. Okay, majoriti daripada Unimap. Okay, semua TS doktor lah. Profesor Madia. Okay, dan juga daripada engineer Intel pun ada. Okay, dan juga kita semua daripada pensyarah-pensyarah dalam politeknik lah. So, kita harap kamu buat yang terbaik lah. Okay, so bagi yang paling baik, persembahan yang paling baik, siap sedia dengan keadaan yang terbaik. Okay, sehingga penerangan untuk EEFPEX ni ada soalan? Okay, untuk hari kejadian, hari program, ada soalan tak? Tak ada soalan? Ada kot dia dah terfikir mana nak duduk, lokasi apa semua, nanti Cik Fakrul akan keluarkan layout. So, kamu akan tahulah. So, yang tu jangan risau. Yang kamu perlu risau sekarang adalah untuk siap sediakanlah untuk pembentangan. Okay. So, kalau tak ada, saya nak masuk bahagian penerangan sedikit mengenai rubrik. Okay. So, saya akan bagi link melalui supervisor untuk video penerangan rubrik. Okay, video penerangan rubrik yang lebih detail setiap satu. Okay. So, kita dah sediakan, nanti saya akan bagi link. Okay. Kita dah buat rakaman video untuk setiap satu. Okay, contoh dia logbook 1, kamu nak faham macam mana kamu nak dapat markah. Okay, so kamu boleh klik-klik nanti dan kamu boleh melihat selain daripada perangan. Okay, kita dah berikan melalui supervisor, nanti supervisor akan bagi taklimat dan secara lanjut kamu nak tengok secara berulang kali, kamu boleh melihat melalui video rakaman yang disediakanlah oleh para pensyarah di JKE. Okey. Untuk pagi ini saya akan berkongsi secara ringkas macam mana kamu nak
fahami secara ringkas. Untuk detail boleh tengok. Okey, boleh tengok video. Okey, kamu boleh lihat bahagian-bahagian pada page hadapan sekali. Okey, untuk logbook, contoh dia kamu nak melihat markah bahagian logbook. Kita ada 3 rubrik. Okey, 3 rubrik. Kalau kamu buka setiap satu, ada bahagian task tersebut. Kita dah marking. Contoh dia untuk yang ini, logbook 1. Okey, so dia punya nilai markah, kamu boleh tengok dalam rubrik dan kat mana kamu nak sediakan ataupun kamu pensyarah kamu nak cari markah tersebut. Okey, contoh dia logbook. Okey, dia ada banyak key point. Project, aktiviti ataupun Gantt chart. Pensyarah akan cari Gantt chart kamu dalam buku, dalam logbook kamu. Okey, markah yang terbaik, perfectly perform project activity plan in the Gantt chart. Jadi, semua ni akan dicari oleh supervisor untuk memberi markah kepada kamu. Weekly notes on project activities, continuous improvement, okay, verification, kena ada verification by project supervisor setiap minggu, kena ada cok kat bawah tu. Supervisor bagi feedback, kena ada. So pastikan kamu hantarlah kepada supervisor kamu secara berkala by minggu, every week ke macam mana. So pastikan disimak. Kemudian ada material ataupun component selection. Okay. Ada bahagian yang kamu bincangkan mengenai pemilihan barangan tersebut dalam buku log kamu. Ada kamu tunjuk bukti ke macam mana. And then cost, memulai kos pembelian komponen tersebut. And then pemilihan circuit, pemilihan software. Ada kamu buat catatan dalam buku log. Jadi untuk memudahkan supervisor kamu membuat penilaian dengan cepat, okay, kami sarankan untuk kamu buat penandaan. Buatlah sticky note ke kat tepi tu. So kamu label lah. Contoh dia, contoh yang ni CLO melibatkan buku log. Kamu letaklah ini LB1A ke LB2, LB1B, LB, terpulanglah pada penilaian yang mana kamu dah tolong tanda dah dalam buku log kamu. So nanti SV buka saja mengikut sticky note ataupun penandaan kamu dan terus boleh nilai. Lagi cepat. Okay. Jadi buat penandaan dekat tepi-tepi buku log kamu tersebut. Kemudian penilaian buku log yang kedua iaitu melibatkan design, okay, design knowledge. Okay, design knowledge. Okay, dalam buku log kamu juga ada dicatat ataupun kamu ada masukkan lukisan, control panel, draw control panel, guna CAD. CAD drawing ni apa? Software yang melukis yang kamu belajar di Poly lah, contoh dia AutoCAD. Okay. Sebab dia kena ada apa? Size and dimension. Level kan pada setiap satu bahagian tu kena ada size dia berapa cm. Kalau nak pakai cm, bagi sekata semua pakai unit yang sama. Okay. And then label. Kalau control panel tu kamu kena buat labeling. Okay. Contoh dia kalau LCD, okay, label dia LCD. Kalau button on off, label dia on off. Okay. Kemudian keypad. Okay. Keypad. So terpulang ataupun password. Terpulanglah pada kreativiti masing-masing. Okay. Tapi perlu ada key point ataupun attribute ni. So tanda dalam buku log kamu tanda. Okay, ni duduk bahagian mana. So letak sticky note. Label sikit. Letak nombor. So yang memudahkan kamu supervisor kamu membuat penilaian. Draw model. Okay, pada minggu keberapa kamu draw. Okay. So tanda. Teknik difficulty, okay. Creativity reflect, okay, dalam catatan tu kena ada juga. Okay, jadi kamu kena setiap satu ni nak bagi markah yang tinggi. So kena ada lah. Check balik buku log kamu ada tak attribute ataupun key point ini.
Okey, begitu juga dengan software. Okey, untuk software dia ada sebab siapa kategori software, okey dia ada logbook, rubrik logbook yang software. So kalau kamu hardware, kamu tengok yang hardware ataupun interfacing saja. Okey, kita tengok yang ketiga, rubrik ketiga untuk logbook. Okey, aspek dia nak tengok, okey, logbook progress. Ada tak kamu menceritakan, okey, komponen and breadboard circuit testing, ada tak? Kalau ada, memang ada sebelum ni, okey, masukkan gambar-gambar ataupun kamu snap daripada video yang kamu buat rakaman tersebut. Mungkin kamu ada buat, ambil gambar. So, oh ada sebenarnya. Okey, masukkan balik. Okey, kalau memang dah ada daripada awal, setiap satu benda yang dibuat, lagi baguslah. Mengenai, ini berkaitan dengan komponen and breadboard circuit testing. And then soldering and model. Okey, masuk juga. Ini dalam buku log. Okey, kemudian berkaitan dengan programming. Okey, masuk juga mengenai catatan kamu. Mungkin kamu pergi tanya pensyarah SV kamu masa tu kamu bincangkan pasal program. Tulis je. Mesti ada catatan. Okey. Tak perlu cantik sangat macam nota, tak. Perlu ada catatan. Kemudian tengoklah attribute-attribute ni. Kemudian testing, debugging, simulation. Okey, tengok bukti-bukti dia macam mana. Ada syntax. Kalau syntax error pun, okey, print screen, masukkan sebagai bukti. And then tengok dia punya error. And then kamu dah selesai. Masukkan, dah. Semua dah sukses. So nampaklah dia punya progress kerja kamu. Kamu buat troubleshooting. Okey, rubrik seterusnya adalah melibatkan penilaian, model and sistem. Ini yang paling kritikal lah. 5% sahaja daripada supervisor kamu dan 25% daripada panel pada hari persembahan. So dia akan, panel akan tengok, okey, kat sini SV akan dah boleh tegak, boleh bagi nasihat kepada kamu lah. Sebelum ni pun dia ada jumpa kamu. So untuk sebelum hari perbentangan pun dia boleh improvekan, buat bagi teguran kepada kamu untuk tambah baik. Dari segi apa? Dia akan tengok, panel akan tengok dari segi model casing. Okey, dia akan tengok casing. Tengoklah very good dia macam mana. So kamu nak dapat yang terbaik, kamu tengok yang very good sekali. Apa dia nak? Apa yang kalau tak ada markah tu? Apa? No model casing. So kalau tak ada casing tu memang kosong lah. Tapi tengok yang paling baik. Okey, yang paling baik contoh dia. Nak baca, tengok yang very good sekali. The model is appropriate and meets the original design spec. Okey. So untuk penerangan lanjut, nanti tengoklah video penerangan tersebut ataupun boleh rujuk dengan SV. Kemudian tengok attractive control panel, layout and labeling. Tengok control panel kamu yang ada keypad ke, yang ada screen, ada paparan screen, yang ada lah ni dah ramai dah pakai thumbprint. Okey, kamu letak scanner tu. So susun dengan baik, susun dengan menarik. Okey. Attractive. Okey, tengoklah dia punya penerangan very good macam mana. Good quality material. Awak guna sesuai dengan projek kamu lah. Janganlah projek tu berkaitan dengan safety, tapi kamu punya prototype casing dia pakai kertas. Nak safety macam mana? Biarlah bersesuaian. Okey, biarlah bersesuaian. Okey, net wiring layout and finishing. Okey, wiring yang berserabut dalam kamu punya box, dalam kamu punya casing tersebut, panel akan tengok macam mana kamu manage. So kemaskanlah melalui cable tie ataupun beli flexible trunking. Masukkan. Okey, susun dengan kemas. Kalau nak cantik lagi, label pula dekat setiap wiring tersebut. Mungkin untuk panduan kamu, terpulanglah pada kreativiti masing-masing. So boleh tengok penerangan dia untuk yang rubrik paling baik tu. Project functionality, so sebab tu kena test, dia nak tengok, so dia akan tengok
Project functionality yang paling baik, pemberat dia 4 lah. Kamu boleh tengok pemberat dia 4. So kalau dia 5 kali 4, 20 lah. Project works well, 100% as expected. Fulfill the design spec. The project is reliable. Okay, so tu yang paling baik. Kalau kurang sikit, tengoklah markah dia berkurang sikit. Dan last kali yang kosong tu, project does not working at all. Kan kata tak ni langsung. Tapi yang kalau kosong tu, so langsung tak ada. Langsung tak berfungsi lah. And the program unable to execute. Nak tengok program pun tak boleh juga. Tak boleh nak tunjuk. So tak ada apa lah maksud dia. Kalau kosong tu tak ada apa. So for project functionality, panel akan tengok. Safety elements and procedure. Ni pasal safety. Okay, kena pentingkan juga. Sebab tu yang saya kata pakai lihat kamu punya card matrix tu. So ubah kepada clip di pocket itulah lebih bagus. So aspect safety aspect in the project design with clear safety procedure. Okay. So cari kat mana elemen safety yang kamu boleh masukkan dalam projek kamu. Okay. Clear operating instruction manual. Okay, iterative, clear and creative, clear operating instruction manual which is easy to understand and follow. Okay, yang ni kamu boleh ambil contoh untuk sistem pembayaran parking. Okay, sistem pembayaran parking dekat mana-mana ruang parking yang kita kena masukkan kad parking tu. Okay, dekat mesin tu, okay, kapak parking tiket tu, dia ada bagi instruction. Nombor 1, masuk kad. Nombor 2, buat apa? Okay, masuk duit. Dia dah label dah dekat dia punya dia punya control panel tu. Dekat dia punya casing kat depan. Dah dia label. Nombor 3, buat apa? Kalau nak receipt, tekan receipt. Kalau tak, okay, just proceed. Okay, ambil kad. Dia dah bagi instruction. So, kamu boleh ambil idea tersebut lah. Mungkin sesuai dimasukkan ke dalam projek kamu. Okay, ini yang ditanya oleh Lim tadi. Okay, untuk bahagian yang mana buat interfacing tapi projek dia ada gabung dengan IoT based project, dia boleh ambil bahagian ini untuk dia masukkan ke dalam PowerPoint. Okay, boleh juga. So, senang nanti. Panel nak bagi nilaian, nak buat penilaian markah, terus tengok dekat PowerPoint kamu. Dia boleh tengok. Kalau dia nak bedah, nak tengok kamu punya dalam software ataupun bukti-bukti, kamu boleh tunjuk. Tapi maklumat awal kamu dah kongsi di PowerPoint. Okay, ambil apa? Maklumat apa? GUI. Okay, letak masuk dalam PowerPoint. Web server, maklumat ada apa yang perlu, masukkan. Database, ada yang pakai access, ada yang pakai macam mana. So, masukkan. Okay, dalam PowerPoint. Okay, boleh Lim? Boleh, Encik. Alright, okay. So, yang lain pun saya rasa ramai yang buat berkaitan tu. Alright. Kemudian, rubrik apa lagi? Okay, rubrik ni model system. Okay, untuk software. Okay, boleh baca lah. Okay. Untuk model system, untuk penilaian daripada supervisor dan juga panel pakai borang yang sama. Cuma saya ubah dari segi nilaian markah dia lah. Untuk SV dia 5% saja. Untuk panel 25%. Tapi rubrik yang sama. Okey. Kemudian yang ni yang saya sebut tadi pun ada dalam chapter 4 kamu. Okey. Environment and Sustainability Rubric. Okey, yang ni saya dah buat penerangan tadi. Okey. Ada sekurang-kurangnya satu elemen SDG pun dah kira dah mampan projek kamu tersebut. Okey, dia
nak kata hebat projek itu mampan tak mampan bukan berdasarkan atas bilangan ikon dia lagi banyak lagi mampan. Okey, itu pun kita ambil kira, tapi kita ambil dari segi impact dia lah. Kalau dia bulat banyak tapi tak ada impact, okey, jadi tak ada apa sangat pun. Kita nak tengok impact dia dari segi macam mana dia punya peringkat impact dia. Okey, yang paling baik adalah project able to engage in any environment sustainability activities in the industry. Dia dah memang dah implement di industri dah. Dia punya projek. Memang dah bantu environment dekat industri. Okey. Kemudian kurang sikit di local community. Luar pada poli lah. Di taman perumahan ke, di kawasan penduduk ke, terpulang. Kurang sikit, projek dia duduk di peringkat dalam politeknik, dalam jabatan saja. Okey. Kemudian yang satu tu kurang lagi dah masih di peringkat prototype. Dan yang paling kosong tu memang tak ada engage mana-mana. So dia nak buktikan pun dia tak dapat buktikan untuk berkaitan mana-mana sustainable punya goal. Okey. Kemudian kita tengok dia punya impact dia dari segi tahap kesan dia. Adakah excellent? Adakah good? Ataukah sekadar puas hati, satisfactory saja? Dan lagi bawah lah. So yang ni yang saya maklumkan tadi, kamu ada bincang dan kamu mesti bincang sebab penilaian ni dinilai dalam final report. Okey, dalam final report dalam chapter 4 result di bawah subtopik discussion. Okey. Ada soalan ni? Ada yang tak faham macam mana? Okey. Sustain ni besar dia mampan dia maksud dia seperti saya terang tadi, tapi kita dah tolong guide untuk kamu refer satu panduan, satu model. Okey, jadi semua orang akan rujuk benda yang sama. So dia pick lah yang mana. Okey. So boleh bincanglah dengan SV. Kalau tak faham boleh rujuk pada video penerangan nanti. Okey, saya teruskan kepada borang rubrik verbal communication skill yang mana akan dinilai sepenuhnya masa hari pembentangan oleh panel luar. Sebanyak 15% kesan dia, sebanyak 15% dia punya markah. Okey, secara ringkas benda ni saya rasa benda yang samalah kamu pernah tengok kat mana-mana. Clear delivery of idea, fluency, eye contact, confident, okey, content, understand and respond to question. Kena faham betul-betul lah. Panel tanya. Jangan panel tanya duk buat diam. Pun ada juga. Ataupun tak faham apa panel tanya. Kalau tak faham apa panel tanya, minta penjelasan bagi sampai kamu faham. Okey. Mungkin kamu boleh jawab tapi tak faham bentuk persoalan yang ditujukan pada kamu. Okey, minta huraian ataupun minta penerangan. Minta contoh sampai kamu faham lah. Kamu tak jawab, mungkin kamu bukan kamu tak ada jawapan, tapi mungkin kamu kurang memahami persoalan yang ditujukan. So minta penjelasan. Use of visual aids. Yang ni kita dah bantu tadi. Bukan sekadar PowerPoint saja. Kita dah bantu kamu. Kita dah bagi template poster. So persembahkan dalam keadaan yang kamu rasakan paling interaktif lah semasa hari pembentangan. Kemudian interpersonal skill. Interpersonal skill tu saya dah buat tadi. Dah peringatkan untuk pemakaian macam mana. Okay, penampilan macam mana. So bagi seragam lah. Ataupun mengikut peraturan yang ada. Okey, so 15% untuk pembentangan. Jadi mungkin hari itu, okey, pembentangan adalah secara kita kata casual lah. Tapi kamu perlu serius lah. Paling kamu kena cari cara yang paling kreatif untuk menyusun. Mungkin ada 2 orang ahli. So kena susun lah. Macam mana kamu nak susun? Siapa nak present dulu? Okey, bahagian ni siapa yang nak reflect, siapa yang nak jawab, siapa nak respond ataupun dua-dua berbantu. Nampak tu susun. So make sure kamu dah prepare lah semua tu.
Okey, apabila hari tu ramai bising semua macam mana, okey, kami nasihatkan supaya bila present tu, janganlah walaupun panel duduk depan, kamu duduk belakang meja tersebut, jadi jauh. Mungkin saya cadangkan untuk seorang yang nak present tu datang sebelah bahagian depan, okey, dekat dengan supervisor. Okey, body gesture, okey, guna dalam keadaan yang sesuai, okey, penerangan, gaya kamu, okey. Suara kena jelas lah, sampaikan walaupun keadaan ramai. Tu biasalah, nanti dalam alam pekerjaan bila kamu pergi exhibition pun, situasi yang sama juga akan berlaku. Okey. Kemudian, yang terakhir untuk rubrik penilaian ini, alright, bukan akhir lagi. Okey. Iaitu melibatkan final report juga. Okey. Ini bahagian penulisan report, written communication. Okey. So, kamu boleh lihatlah key point yang ada ni. Okey, dari segi standard format, abstract dan juga sampai semuanya. Okey. Saya dah buat edaran beberapa minggu sebelum ini. Okey. Kamu kena combine report proposal kamu daripada projek 1 dan yang projek 2 punya bahagian iaitu chapter 4 result, chapter 5 discussion. Okey, dan juga cadangan. So combine dengan laporan proposal kamu, laporan projek 1. Projek 1 kamu kena revise balik, tengok ayat balik. Dulu will akan sebab masa tu masih menjangkakan. Sekarang ni dah dapat keputusan, dah dapat produk, dah result. So kena ubah balik susunan ayat dulu. Dah tak ada akan-akan dah. Dah dapat keputusan. So murnikan balik laporan yang chapter 1 sampai chapter 3. Okey. Kemudian satu lagi rubrik untuk final report berkaitan dengan managerial and entrepreneur skill rubrik. Okey, yang ni kita ada bantu. Okey, ada BMC untuk elemen untuk sub-attribute bahagian BMC dekat bahagian ini. Okey, dekat bahagian ini BMC. So, kamu kena isi nanti markah. Contoh dah diberikan. Okey, so SV akan marking lah. So, markah dia akan diproratekan. Daripada BMC kamu mengikut skala ni lah. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tapi panduan dah ada. Okey, so BMC pun ada daripada 1, 2. Okey, ada 2 bahagian BMC ni. Alright, so ada managerial dan entrepreneur skill. Okey, ini dalam bahagian pelaporan kamu kena masukkanlah semua elemen-elemen ini. Okey, untuk bahagian laporan sebelum saya terlupa, seperti penerangan awal, taklimat dulu. Pelajar dinilai dalam projek 2 ini, projek akhir dan projek 1 dan projek 2 ini secara individu. Walaupun kamu buat dalam kumpulan secara berdua, contoh dia, kamu akan dinilai secara individu. Jadi saya rasa SV semua dah terangkan untuk setiap chapter paling disarankan untuk masing-masing buat sendiri. Mungkin menggunakan data yang sama, tapi pelaporannya boleh lengkuk ayat yang berbeza. Setiap orang dia ada lengkuk ayat dia sendiri, dia ada pelaporan kaedah karangan dia sendiri. Okey, ataupun dia kongsi data, dia buat laporan tu, okey. Kemudian bahagian last kali dia buat kesimpulan sendiri. Okey. So yang mana satu yang terbaik? Kita suggestkan yang nombor 1 lah yang terbaik. Kalau ada data yang sama, masing-masing buatlah laporan masing-masing. Okey. Jadi setiap pelajar walaupun dalam kumpulan yang sama, dia mesti ada satu laporan dia sendiri. Bukan laporan secara berkumpulan tapi laporan secara individu. Jadi kalau dalam satu kumpulan ada 2 orang, so kena ada 2 laporan lah atas setiap seorang. Bukan kata satu laporan ada 2 orang. Ada satu laporan secara individu atas nama pelajar itu sendiri. Okey. Nanti sampai di sini saja penerangan saya.
untuk pautan ke web ini, saya akan bagi link melalui supervisor. Tetapi secara umum saya dah terangkan. Okey, nanti hanya video-video penerangan yang lanjut yang kamu boleh tengok berulang kali. Okey. Jadi kalau tak faham lagi ataupun memang dah ada penerangan melalui USB, lagi bagus. Yang ni inisiatif jabatan lah. Kita buat video yang mana kamu boleh tengok berulang kali untuk setiap rubrik bagi penilaian projek 2. Okey, saya buka kepada soalan. Okey, saya buka kepada soalan. Ada soalan? Okey, dipersilakan. Tak perlu on kamera. Boleh tanya soalan. Saya tak nampak muka kamu. So, jangan risau. Okey, kalau tak ada soalan, saya buka kepada mungkin ada sepatah dua daripada pesanan Encik Fakrul. Okey, saya serahkan kepada Encik Fakrul. Dipersilakan Encik Fakrul. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya rasa tak ada apa yang saya nak saya rasa tak ada apa yang saya nak komen sebab semuanya dah diberi penerangan oleh Cik Firdaus. Satu saya nak ingatkan satu je untuk dari segi finishing tu, minta tolong bagi kemas lah sebab kita melibatkan panel daripada luar. Jadi tolong jaga kita punya image sama. Sebab kalau ikut rekod senior awak tu memang menaikkan nama JKE lah. So, jadi minta kerjasama semualah. Kalau yang buat daripada kotak tu janganlah bagi nampak sangat material yang awak guna tu daripada kotak. Hiaslah sikit. Yang dari segi wiring, Cik Firdaus dah bagi tahu. Kalau senang cerita, awak follow je rubrik yang telah diberi. Dan satu lagi, sewaktu hari presentation tu, saya nak ingatkan sekiranya ada mana-mana pensyarah daripada jabatan lain, please tolong explain secara proper. Katalah awak dah tahu panel awak siapa, dah mai 2 orang dah kan. Lepas tu ada lagi pensyarah daripada jabatan lain ataupun panel lain yang mai nak tahu dengan lanjut awak punya projek awak tu. So tolong explain dengan proper lah. Kalau ada fly sheet tu tolong bagi entertain awak punya pelanggan awak. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Fakrul. Seperti diingatkan oleh pesanan dan juga pesanan oleh Encik Fakrul. Jadi Encik Fakrul tadi ada maklumkan yang kamu boleh sediakan flyers. So boleh buat atas aktiviti masing-masing lah. Kemudian untuk penerangan kepada pengunjung. Jadi kena terang, kena explain macam kamu nak jual produk itu. Kena yakinkan kenapa produk kamu ini bagus, kenapa mesti berada di pasaran, apa nilai dia. So dengan semangat. Ada soalan lain daripada pelajar? Jangan risau, boleh bertanya. Kalau tak ada, kita tangguh di sini saja dulu. So, untuk sebarang persoalan, kamu boleh bertanya kepada penyelia projek masing-masing. Sekali lagi diingatkan untuk kamu memberi kerjasama kepada supervisor kamu
untuk menyelesaikan semua penilaian yang berkaitan dengan penyelia. Okey, seperti yang saya dah tolong buatkan maklum, okey, dah buat catatan. Okey, yang mana yang melibatkan penyelia tu, okey, sekurang-kurangnya minggu ke-12 dan minggu ke-13, okey, 13 paling lambatlah untuk diselesaikan. Okey, so setakat itu saja taklimat kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya untuk semua pelajar. InsyaAllah kita jumpa pada hari pembentangan. Okey, jabatan mengharapkan pembentangan dan persediaan dengan paling baik daripada semua pelajar projek untuk memberi imej yang paling baik, imej JKE kepada pihak luar, terutama pihak universiti dan juga pihak industri. Dengan itu saya akhiri dengan tasbih Barah dan surah An-Nas. Dan Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Encik. Terima kasih, Encik.